Jepun terkenal dengan budaya yang sangat berdisiplin dan sangat tegas dari segi masa. Namun ini tidak menghalang rakyat Malaysia untuk membina nama di negara matahari terbit ini. Membawa kita kepada tajuk video pada kali ini, 9 orang Malaysia yang terkenal di Jepun. Random shoutout kepada subscribers Ahakspedia ini. Terima kasih atas sokongan korang semua. Kalau korang berminat nak masuk dalam random shoutout ini pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, okey? Nombor 9, Wan Hazmir. Kebanyakan pemain video game atau gamer mempunyai impian untuk menjadi profesional atau sekadar mengisi masa lapang. Namun berbeza dengan Wan Hazmir yang memilih untuk menjadi pencipta video game sebagai kerjayanya. Minat beliau tertanam sejak kecil apabila bapanya menghadiahkannya konsol Atari, permainan video yang popular pertengahan 80-an dan 90-an. Selepas tamat pengajian, beliau berhijrah ke Jepun untuk mendalami pengetahuan mengenai permainan video game. Beliau mengambil masa 16 bulan untuk mempelajari bahasa Jepun di Sekolah Bahasa Jepun Yamano di Shibuya. Dipendekkan cerita, beliau berjaya mendapat kerja di Square Enix, iaitu salah sebuah syarikat pembuatan video game terkenal di dunia. Hasil kerja beliau yang paling dikenali adalah ketika menjadi salah seorang daripada lead game designer untuk permainan video yang terkenal seluruh dunia, iaitu Final Fantasy XV yang dikeluarkan pada tahun 2016. Tidak hairanlah jika terdapat elemen-elemen tempatan dalam game ini seperti roti canai, nasi ayam dan sate. Setelah lama berada di Jepun, beliau pulang ke tanah air pada tahun 2018 untuk menubuhkan syarikat pembuatan video game sendiri, Metronomic, bersama rakannya Daim Ziauddin yang juga merupakan konsep artis untuk game Street Fighter V. Melalui syarikat ini, mereka berjaya menghasilkan permainan video pertama yang berjudul No Straight Roads. Game ini boleh dimainkan di PS4, Xbox One, Nintendo Switch dan PC. Nombor 8, Shahnun Said. Kisah Shahnun Said bermula apabila dia menerima tawaran beasiswa mendalami bahasa Jepun di negara matahari terbit itu sebelum menyambung pengajian dalam bidang reka bentuk seni banner di Universiti Kyoto, Jepun. Dia yang sejak kecil minatnya cenderung ke arah seni dan kreatif mengambil keputusan untuk membina kerjaya di Jepun sebagai pereka kasut. Katanya menerusi harian Metro disebabkan saya bangsa asing, majikan tidak terus beri kepercayaan sepenuhnya. Malah pada mulanya, semua rekaan kasut saya ditolak. Namun, saya berusaha keras dan bersaing dengan pereka Jepun dan membuktikan mampu buat lebih baik berbanding mereka. Pelbagai cabaran yang dia tempuhi, namun akhirnya segala kerja kerasnya membuahkan hasil selepas diberi kepercayaan sebagai pereka utama kasut terkenal di Jepun. Katanya, dia berasa bangga kerana diberi kepercayaan oleh milik jenama Dragon Beer Top 7 dan Premier 7 yang memasarkan kasut rekaannya ke pasaran Korea, China, Amerika Syarikat dan Eropah. Nombor 7, Dineshwaran Krishnan. Dineshwaran Krishnan atau nama panggilannya Dugro merupakan seorang pemain rugby profesional yang kini bermain untuk pasukan Hino Red Dolphins di Jepun. Di awal kariernya sebagai pemain rugby, beliau pernah menyertai pasukan rugby Cobra di dalam Liga Malaysia. Beliau bersama pasukannya berjaya menjadi juara di dalam Liga Premier Malaysia pada tahun 2011 dan 2012. Mengikuti kejayaan ini, beliau berjaya menarik minat pasukan rugby dari Jepun iaitu Yamaha Jubilo. Setelah mendapat persetujuan daripada keluarganya, akhirnya beliau berjaya menyertai pasukan itu pada tahun 2013 dan mula mencipta nama di Jepun. Beliau yang lebih dikenali sebagai Duke Krishnan di Jepun berjaya ke final di dalam Japan Top League pada tahun 2015 bersama pasukannya. Setelah menyertai pasukan Yamaha Jubilo selama 5 musim, beliau berpindah ke pasukan Hino Red Dolphins yang juga merupakan pasukan di dalam Japan Top League pada tahun 2019. Nombor 6, Sharifah Amani. Sharifah Amani merupakan seorang pelakon wanita Malaysia yang terkenal dengan watak orchid dalam filem Sepet dan Gabra. Menerusi dua filem ini, beliau berjaya dinobatkan sebagai pelakon harapan wanita pada tahun 2005 dan pelakon wanita terbaik pada tahun 2006.
Pada tahun 2015, beliau membintangi filem yang berjudul Redemption Night, arahan pengarah dari Jepun Takato Hosoi. Pada tahun 2016, beliau sekali lagi diberi peluang untuk berlakon dalam filem produksi Jepun yang berjudul Reflections. Filem ini menampilkan 3 cerita berbeza iaitu Pigeon, Dead Horse dan Beyond the Bridge. Sharifah Amani memegang watak sebagai pembantu rumah dalam segmen Pigeon arahan pengarah dari Jepun Isao Yukisada. Nombor 5. Tan Kim He. Tan Kim He merupakan seorang bekas pemain badminton negara dan kini adalah jurulatih untuk pasukan beregu Jepun. Sewaktu menjadi pemain, beliau pernah berganding dengan Su Bengkiang dan Yap Kim Hock dalam acara beregu dalam banyak pertandingan badminton di dalam dan luar negara. Selepas bersara sebagai pemain, beliau menjadi jurulatih pasukan muda Malaysia selama 6 tahun. Setelah itu, beliau berhijrah ke Korea untuk menjadi jurulatih pasukan badminton di sana. Beliau merupakan jurulatih Malaysia yang pertama ke luar negara. Setelah 2 tahun bersama pasukan Korea, beliau menjadi jurulatih untuk pasukan England dan seterusnya pasukan India. Beliau kini merupakan jurulatih untuk pasukan beregu Jepun bersama seorang lagi jurulatih dari Malaysia iaitu Jeremy Gunn. Nombor 4. Hadi Fayad. Hadi Fayad merupakan seorang pemain muda bola sepak negara. Anak kelahiran Kuala Lumpur ini sedang mencipta nama di negara matahari terbit yang kini bermain untuk kelab Azul Claro Numazu di Jepun sebagai penyerang. Karya beliau sebagai pemain bola sepak profesional bermula ketika menyertai pasukan bola sepak remaja iaitu Friends United dan seterusnya menyertai Johor Darul Ta'zim FC. Beliau yang berhasrat untuk beraksi di kelab luar negara akhirnya menjadi kenyataan apabila terpilih untuk menyertai kelab Division 2 Liga Jepun Fagiano Okayama pada tahun 2018. Katanya, "Alhamdulillah, saya berasa sangat gembira kerana telah berjaya menempatkan diri dalam kelab ini. Ini merupakan cita-cita saya sejak kecil dan juga merupakan satu permulaan yang baik bagi saya untuk meningkatkan kemahiran diri." Lebih membanggakan, pemain yang tinggi lampai ini mencatat sejarah baru apabila dilantik sebagai Duta Pelancongan Okayama oleh Datuk Bandar Okayama sekaligus menjadi pemain bola sepak Malaysia yang pertama mendapat pengiktirafan itu. Kini, beliau beraksi dalam kelab Azul Claro Numazu pula sebagai pemain pinjaman. Nombor 3. Aizdin. Aizdin atau nama sebenar Muhammad Aizuddin adalah seorang penyanyi dan pelakon yang berasal dari Selangor. Beliau pernah menggemparkan rakyat Malaysia suatu ketika dahulu ketika menjadi rakyat Malaysia pertama mencipta nama dalam industri muzik J-pop di Jepun pada tahun 2009. Pada tahun 2002, beliau meninggalkan Malaysia bagi melanjutkan pengajian ijazah sarjana dalam kejuruteraan elektronik di Universiti Elektrokomunikasi di Tokyo. Sewaktu beliau di sana, beliau aktif mencari aktiviti dalam bidang nyanyian kerana minat ke arah itu sudah ada sejak kecil lagi. Beliau bermula dengan menceburkan diri dalam kegiatan nyanyian di dalam universiti. Beliau berkata, "Pada masa yang sama, saya turut mengintai peluang menyanyi, lalu terjumpa seorang penerbit dari sana. Beliau memberikan saya peluang menghasilkan pita demo. Selepas itu, saya mula aktif mengadakan persembahan." Aizdin mula mencuri tumpuan peminat di Jepun selepas single pertamanya I Need You Baby. Tidak lama kemudian, beliau melancarkan album sulungnya yang berjudul Hadiah The First Step pada tahun 2010. Lagu beliau mendapat sambutan positif di sana sehingga melayakkan beliau meraih anugerah penyanyi baharu terbaik pada tahun 2010 menerusi anugerah Nippon Broadcasting System. Selain itu, Aizdin juga pernah berlakon sebagai watak tambahan dalam filem Jepun After the Storm bersama pelakon terkenal Hiroshi Abe pada tahun 2016. Aizdin kini masih giat bernyanyi menerusi saluran YouTube beliau. Nombor 2. Sheila Majid. Datuk Sheila Majid merupakan seorang penyanyi wanita yang berasal dari Kuala Lumpur. Beliau juga dikenali sebagai Ratu Jazz Malaysia kerana kebolehan beliau menyanyikan lagu jazz.
Muzik merupakan sebahagian daripada kehidupan beliau dan keluarganya ketika membesar. Pada mulanya, beliau menyanyi sebagai satu hobi. Beliau menyinar bersama bakatnya secara kebetulan, iaitu ketika menyanyi di majlis salah seorang rakan ketika berusia 17 tahun. Pada ketika itu, bakatnya disedari oleh seorang pengeluar muzik yang tertarik dengan suaranya, lantas menjemput beliau untuk satu uji bakat. Beliau melancarkan album pertama yang berjudul Dimensi Baru pada tahun 1985 dan album kedua Emosi pada tahun 1986. Menerusi album Emosi juga, beliau telah mendapat kepakaran dari negara jiran termasuk susunan dan ciptaan lagu. Justru, beliau cuba untuk menguji pasaran di Indonesia. Ternyata usaha keras beliau bersama rakan-rakan yang menjadi tulang belakang kerjanya menjadi tidak sia-sia kerana sambutannya sungguh di luar jangkaan. Nama beliau begitu megah di Indonesia dan menjadi idola masyarakat di negara tersebut. Kejayaan beliau tidak hanya di negara jiran tersebut. Sekali lagi, nama beliau telah mencatat rekod muzik di Malaysia apabila kejayaannya merakamkan lagu di negara Jepun. Beliau juga pernah dijemput untuk membuat persembahan di Tokyo Music Festival pada tahun 1989. Nombor 1. Chanel. Chanel atau nama sebenarnya Sherilyn Lim merupakan seorang penyanyi wanita yang dilahirkan di Kota Kinabalu, Sabah. Namun, beliau bersama keluarga berpindah ke Australia dan membesar di sana. Minat beliau terhadap nyanyian bermula sejak kecil lagi. Bakat beliau ditemui ketika memuat naik beberapa lagu ciptaan beliau ke media sosial. Beliau kemudian menjadi artis di bawah salah sebuah syarikat rakaman di Amerika pada tahun 2006. Pada tahun 2007, beliau melancarkan album pertama yang berjudul Things Happen for a Reason. Album ini pada mulanya tidak mendapat sambutan yang memberangsangkan di Amerika, namun mendapat sambutan yang hangat di Jepun. Beliau kemudian mengalihkan fokusnya untuk mempromosikan albumnya di Jepun. Berikutan kejayaan album pertama, beliau melancarkan album kedua pula yang berjudul Feel Good melalui salah sebuah syarikat rakaman Jepun. Populariti beliau di Jepun semakin meningkat dan beliau berjaya menghasilkan beberapa album pada tahun berikutnya. Antara lagu yang paling popular nyanyian beliau adalah Baby I Love You, Believe dan Happiness yang meraih penghargaan multi-platinum oleh Recording Industry Association of Japan. Terima kasih kerana menonton video ini. Subscribe, like dan share. Bye.